Terima kasih. Jawapannya agak menyeluruh. Cuma beberapa kenyataan yang dibawa oleh Menteri itu hanya pengulangan kenyataan-kenyataan tentang langkah-langkah telah pun diambil. Sebahagiannya ada kesan, saya tidak nafikan. Tetapi kalau kita lihat umpamanya angka yang disebut di kalangan siswazah menganggur, 44% itu tinggi. Tapi kalau jumlah apa yang disebut guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran keseluruhannya, jumlah itu mencecah lebih 1 juta. Saya usulkan supaya minta pandangan Yang Berhormat Menteri melihat kepada program-program mengatasi masalah mismatch keperluan industri. Kalau kita lihat di antara yang saya dengar sendiri daripada PSDC Pulau Pinang, itu mengambil inisiatif dari industri, memberi latihan dan pendedahan. Jadi saya minta Menteri melihat beberapa program yang baru untuk mengatasi masalah mismatch ini kerana siswazah tidak dapat disesuaikan dengan keperluan industri. Jemput Menteri. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Pak Dickson. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia bukanlah untuk melahirkan peluang-peluang pekerjaan, tetapi lebih kepada menjaga kebajikan dan kesejahteraan warga kerja. The role of Ministry of Human Resources is to look after the welfare and well-being of the workforce. Walau bagaimanapun Tuan Yang di-Pertua, untuk meningkatkan peluang-peluang pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia melalui agensi-agensi melaksanakan pelbagai program untuk melahirkan modal insan yang kompetitif. Itu adalah tanggungjawab kita. Tuan Yang di-Pertua, dalam keadaan krisis, yang Berhormat Pak Dickson Ahmad Arif, dalam keadaan krisis politik dan krisis kesihatan, hanya dua pendekatan boleh meningkatkan peluang-peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Yang pertama adalah meningkatkan produktiviti. Yang kedua adalah pelaburan asing. Ini dua perkara yang penting. Kalau kita dah sebut untuk meningkatkan peluang-peluang pekerjaan, mengurangkan kadar pengangguran dan mengurangkan jurang dan sebagainya, dua pendekatan ini amat penting. Yang pertama, meningkatkan produktiviti. Kalau nak meningkatkan produktiviti yang amat berhormat Pak Dickson, kita perlukan labor force, meningkatkan warga kerja. Dan hari ini kalau kita ikut dasar daripada data daripada My Future Job, kekurangan pekerja dari sejak 1 Januari 2021 sehingga hari ini adalah sebanyak 1,5 juta pekerja. Kekurangan, shortage of workers, 1.5 million. Dan today kalau hari ini kalau kita ikut the real time figure, peluang pekerjaan sedia ada di My Future Job sebanyak 212,000. Tetapi saya tidak membenarkan pekerja asing masuk dalam negara supaya peluang itu harus diberi kepada warga tempatan. Dan ini satu masalah besar kerana kita tidak dapat meningkatkan produktiviti. Pada masa yang sama, Yang Berhormat Pak Dickson pernah berada dalam kerajaan ataupun pernah digelar sebagai Perdana Menteri Kewangan yang terbaik di rantau Asia. Yang Berhormat Pak Dickson akan setuju. Dalam keadaan itu Yang Berhormat, keadaan itu bukan saja hanya sebab kewibawaan Yang Berhormat Pak Dickson, lebih kepada kestabilan politik yang telah ditunjukkan di bawah kepimpinan Langkawi. Untuk sebuah negara berjaya, meningkatkan produktiviti, membawa pelabur asing, yang penting adalah kestabilan politik. Dan hari ini saya percaya dalam zaman Yang Berhormat menjadi Menteri Kewangan, Langkawi telah memberi kestabilan politik negara yang cukup tinggi. Maka kita berjaya. Dan dengan adanya memorandum persafahaman di antara kerajaan dan pihak Yang Berhormat Pak Dickson, saya percaya kita akan meningkatkan peluang-peluang. Kita sempat mengurangkan kadar pengangguran. Yang saya tanya, Menteri, masalah anjakan paradigma, mengadakan latihan, walaupun ini bukan Menteri Sumber Manusia saja, mungkin masuk Menteri Pendidikan dan lain-lain, bagaimana boleh ada pendekatan segera yang baru memberi latihan supaya tidak ada mismatch di kalangan siswazah dan diploma holders dengan industri. Itu saya bagi contoh yang Pulau Pinang PSDC. Nak berlarut ke lain. Saya setuju Yang Berhormat Pak Dickson, semuanya akan berjaya dengan adanya kestabilan politik. Saya percaya memorandum yang kita dah tanda tangani akan memberi kesan yang positif. Terima kasih. Okey. Tuan Yang Berhormat. Ada soalan tambahan nombor 2.